Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian, ke Dewan Philharmonic Petronas. Pada malam ini, sekali lagi, kumpulan seni persembahan Petronas menemui para hadirin sekalian untuk satu lagi persembahan yang pastinya akan mengusik perasaan dan meruntun jiwa melalui musikal Siti Zubaidah. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening and welcome to Dewan Philharmonic Petronas. Tonight, once again, the Petronas Performing Arts Group will present a performance that will touch the heart and soul of the audience through a piece entitled Siti Zubaidah. Ladies and gentlemen, we are proud to introduce to you the musicians accompanying tonight's performance. Musikal Siti Zubaidah mengisahkan tentang pengorbanan seorang isteri yang penuh setia yang tidak disukai oleh ibu mertuanya, lalu menyamar sebagai seorang lelaki untuk menyelamatkan suaminya yang telah ditawan musuh. Musica Siti Zubaidah tells of the sacrifices of a devoted wife who is disliked by her mother-in-law. Thus, she disguises herself as a man to save her husband from his enemies. Untuk mengetahui tentang apa yang sebenarnya berlaku, saksikanlah musikal Siti Zubaidah oleh kumpulan seni persembahan Petronas. Ini cerita sebuah kisah cinta, cerita hamba yang hina, penuh duka nestapa melanda, diuji manusia. Yang memandang kedudukan, hinalah hamba tanpa intan belian permata, tanpa darjat darah mulia, hanya anak seorang tiada siapa memandang pada ilmu akhirat di dada. Tentu rakyat tak sabar lagi, kepulangan amat dinanti. 15 bulan berlayar mencari putri idaman yang datang dalam mimpi. Lima sahabat bagai saudara, kemana jua tetap bersama. Negara yang dirindu, dengarlah mayang pilu, kerana hamba tidak berpunya, seperti orang ingin berkasih, tapi siapalah diri hamba, tiada yang memilih.
sekian lama, entahkan ada, entahkan tidak, rindu hamba menunggu. Diuji begini tidak mampu. Kebayat negara wa belamu, lagangnya lamai manyanya ulang, balang dua manyanya lagu. Sutera Cina nyanyi lamutan, demikian Cina lekaan baru, kalba jadi pilihan. Orang berdagang mengumpul harta, hamba mengumpul menguat kuasa. Hati menteri hamba beli, hati raja hamba jaga. Terdengar kabar berita, sudah kembali anak Dabeta. Lama berlayar mencari pemaisuri, hati untuk diisi. Lama beta menjadi raja, hanya menantikan ketika tahta beta akan serahkan. Bila kembali Zainal Abidin. Kembali sudah orang merantau, bersinar lagi kebayat negara. Kepulangan yang amat dinanti, hamba rakyat gembira. Lihat baginda di atas tata, penuh bahagia dirahmati ilahi. Sudah dipesan berulang kali, telah diingat berulang kali. Biar bijak membawa diri, tiada ibu, tiada bapa. Simpan saja segala luka, taat setia mesti dijaga. Begitu pesan Ayahanda Pendeta kepada Dinda. Adinda Siti Zubaidah, janganlah Dinda terlalu merendah diri. Kanda tahu, Adinda juga dari keturunan yang baik-baik, anak Raja Pendeta Ulama. Cuma, Ayahanda tidak lagi memerintah negeri kerana kuasanya telah diserahkan kepada Kanda Muhammad Tahir. Bagaimana Kanda tahu? Ayahanda sendiri yang memberitahu Kanda, Dinda. Dinda, Kanda belayar dari Kembayat Negara ke Pulau Peringgi semata-mata untuk mencari pemaisuri hati Kanda. Kanda sanggup jadi abdi
hanya untuk melihat sendiri puteri jelita yang datang dalam angan mimpi Kanda. Bukan niat Adinda nak mengungkit, Kanda. Tapi hati Dinda tidak boleh berbohong. Dinda, memang semuanya terjadi dalam sekelip mata. Ini semua dugaan ilahi untuk menguji kesetiaan Kanda. Rupanya, kejayaan Kanda duduk berunding dengan Raja Manggala akhirnya telah memakan diri Kanda sendiri. Adinda lagi terkejut, Kanda. Bagai petir membakar hati Dinda. Seorang wanita, Kanda, mana mungkin kasihnya dibagi-bagi. Kanda faham, Dinda. Tapi apa kan daya? Hubungan baik dengan Raja Yaman telah pun terjalin. Kanda sendiri tidak menduga yang Raja Yaman sungguh berbesar hati hingga sanggup menganugerahkan Puteri Sajarah kepada Kanda. Cepat, Sarah. Dinda, memandangkan inang-inang telah sampai, eloklah kalau Kanda berangsur dulu. Kerana Kanda ada urusan dengan saudagar Brida. Baiklah, Kanda. Kanda pergi dulu, Dinda. Kanda, Ya, Dinda. hati-hati ya, Kanda. Baiklah, Dinda. Kanda pergi dulu. Di dalam taman yang sangat indah, serta penuh dengan bunga-bunga, mawar melati dan cempaka merupakan puspa warna. Di waktu malam terang cuaca, dengan sinarnya bulan purnama, di dalam taman tambah berubah, gilang gemilang cahayanya. Bunga melati, mawar putih yang bersih, mawar merah penawar hati, dikala hati bersedih, sungguh aku takkan melupakan keindahannya di dalam taman yang membuat jiwa dan fikiran selalu tenang serta aman. Bunga melati, mawar putih yang bersih, mawar merah penawar hati, dikala hati bersedih, sungguh aku takkan melupakan keindahannya di dalam taman yang membuat jiwa dan fikiran selalu tenang serta aman. Di bawah sinar bulan purnama, air laut berkilauan. Tunggu, tengok pula bunga ni cantik sungguh. Merdu sungguh suara Kanda Siti Zubaidah. Adinda Puteri Sajarah rupanya. Nampaknya Kanda sungguh gembira hari ini. Walaupun Kanda Zainal Abidin tiada dalam istana. Kalau ikutkan hati, ikutkan perasaan, memanglah kesunyian kalau Kanda Zainal Abidin tiada bersama. Kanda Zainal Abidin ada urusan di luar istana. Itulah sebabnya Kanda duduk bertemankan pengasuh dan dayang. Kanda Zubaidah, Kanda jagalah kesihatan Kanda baik-baik. Kerana kandungan Kanda masih lagi awal. Sarah, Kanda Zainal Abidin telah kabarkan berita kepada Dinda?
Iya, Kanda. Semalam, berita gembira itu telah dikongsi bersama Adinda. Nampaknya, Kanda Zainal Abidin sungguh gembira apabila mengetahui Kanda Zubaidah berbadan dua. Cuma, Adinda saja yang masih belum punya apa-apa. Jangan risau, Dinda. Cuma masanya saja belum tiba. Kanda percaya tidak berapa lama lagi giliran Adinda pula. Sudahlah Kanda Zubaidah. Kanda masuklah ke dalam berehat. Kerana anak dalam kandungan Kanda ni keturunan besar. Waris kembayat negara. Kalau begitulah nasihat Dinda, eloklah Kanda masuk ke kamar dulu. Lagipun selepas zuhur, biasanya anak-anak pembesar istana akan datang mengaji dengan Kanda. Kanda memohon diri dulu ya. Silakan Kanda Zubaidah. Sila Tunku. Kanda, Ya Dinda. bolehkah kiranya Adinda meminta Siti Raudah menemani Adinda buat seketika? Tidak mengapa Dinda. Siti Raudah, Ya, Tunku. sila temankan Adinda Puteri Sajarah. Baik, Tunku. Di sini rupanya anak anda Puteri Sajarah. Bonda. 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 Serata istana bonda mencari. Bonda mencari anak anda? Ya, Bonda. Anak anda... anak anda benar-benar merasa terhina, Bonda. Dengan kata-kata Siti Zubaidah tadi. Dikatanya, masa belum lagi tiba untuk anak anda menimang cahaya mata, Bonda. Apakah maksud kata-kata Zubaidah itu, Raudah? Ampun, Tunku. Mengikut fikiran Patik, Tunku, Puteri Zubaidah tidak bermaksud apa-apa. Mungkin Puteri Sajarah tersalah faham. better sedari dulu. Agar kamu dapat menasihatkan anak the better Zainal Abidin. Jangan memilih Siti Zubaidah sebagai isteri. Tapi apa yang kamu buat, Raudah? Kamulah orang yang memainkan peranan penting. Yang menemukan anak the better dengan Siti Zubaidah. Tunku, Patik ni hanya inang pengasuh kepada Sultan Zainal Abidin, Tunku. Patik tahu di mana letaknya diri Patik. Sebagai inang pengasuh, Patik taat setia kepada setiap arahan baginda, Tunku. Tapi kamu yang memandai-mandai mencadangkan agar anak the better Zainal Abidin menyamar sebagai pembawa timba. Lalu masuk ke dalam taman kolam mandi Siti Zubaidah. Kalau bukan kerana kamu, anak the better tidak akan berjumpa dengan Siti Zubaidah, Raudah. Sudah, Raudah. Beta tidak lagi ingin melihat muka kamu dalam istana. Pergi! Ampun, Tunku. Anak anda, Bonda. tinggalkan beta bersendirian bersama Puteri Sajarah. Anak anda, usahlah bergundah gulana. Ini semua berpunca dari Siti Zubaidah yang tak sedar diuntung. Enggang, biarlah dengan enggang. Pipit, biarlah dengan pipit. Hina sungguh perangai manusia yang tiada berketurunan itu. Iya, Bonda. Anak anda juga hairan. Apa istimewanya Siti Zubaidah? Sehingga kan Kanda Zainal Abidin sanggup mencarinya di Pulau Peringgi. Tentu dia bukan sembarangan orang, Bonda. Seolah-olah Siti Zubaidah boleh menundukkan hati Kanda Zainal Abidin. Itulah yang buatkan hati bonda risau. Takut-takut nanti anak anda Zainal Abidin hilang pertimbangan, lalu berlaku tidak adil kepada Puteri Sajarah. Tapi Bonda, kasih Kanda Zainal Abidin terhadap Siti Zubaidah sangat mendalam. Siti Zubaidah lah cinta yang dia cari. Tapi hubungan anak anda dengan Kanda Zainal Abidin hanyalah sebuah perkahwinan diraja. Apa kurangnya anak anda ni, Bonda? Bonda kesal.
Bunda kesal dengan sikap anak dia Zainal Abidin yang tidak mengenal mana Intan, mana Permata. Matanya telah ditutup. Kalaulah ikutkan hati anak anda ni bonda, memang anak anda ingin berkahwin dengan Raja Manggala. Tapi ayah anda tidak mengizinkan. Nasib baik anak bonda berkahwin dengan anak Raja Yaman. Kalau tidak, malu bonda bermenantukan orang yang tiada berketurunan. Hina rasanya bonda. Tapi bonda Permaisuri, Kanda Zainal Abidin tu selalu melebih-lebihkan Siti Zubaidah. Anak anda ni pula bagaikan permata tidak berguna, bonda. Anak dia janganlah berkata begitu. Bonda berjanji. Bonda akan mahkotakan anak dia dengan gelaran Permaisuri Kembayat Negara. Janji bonda, bonda akan kotakan. Perundangan Kembayat Negara kan sudah tertulis. Siti Zubaidah lah yang bakal menjadi Tunku Permaisuri Kembayat Negara. Anak anda sepertinya tidak percaya dengan janji-janji bonda untuk memuaskan hati anak anda. Bonda akan meminta tukang telik istana untuk membuat satu telekan ramalan tentang kedudukan Kembayat Negara. Dan bonda akan pastikan Siti Zubaidah akan disingkirkan dari negeri ini. Bukan seorang anak anda beta, rupanya sudah jadi bertiga. Mana satu jadi ganti? Hati beta tidak menentu. Siapa akan mengganti beta? Tahta Permaisuri akan diisi. Kanda? Kanda? Adinda, ada apa Dinda? Kanda? Kenapa Kanda selalu melebih-lebihkan Siti Zubaidah? Adinda ni kan puteri Raja Yaman. Sepatutnya Adinda lah yang diberi keutamaan dalam segala hal. Dinda, pada Kanda, kasih yang Kanda curahkan sama saja. Cuma Siti Zubaidah sekarang sedang berbadan dua. Jadi Kanda perlu meluangkan masa lebih sedikit bersama Siti Zubaidah. Adinda tidak kira. Adinda mahu berangkat pulang ke Yaman. Adinda janganlah terlalu mengikut perasaan Dinda. Adinda sudah pertimbangkan, Kanda. Adinda ni umpama perhiasan saja. Cantik pula hanya untuk dipandang. Perkahwinan Adinda dengan Kanda pun semata-mata untuk megahkan Kembayat Negara. Dinda, memang Kanda menggembara mencari cinta hingga ke Pulau Peringgi. Tapi Dinda, cinta juga boleh datang ke riba. Cinta Adinda tidak boleh dibahagi dua, Kanda. Cinta Adinda hanya pada Kanda. Adinda ni sentiasa memikirkan tentang hati Kembayat Negara. Mereka menyayangi Adinda. Kalaulah bukan kerana mereka, Kanda, Adinda sudah tiada di sini. Kasihku padamu untuk selamanya.
cintaku abadi, kasih termetri, cintaku bersemi di lautan di angkasa. Alam maya pun tahu kasihku padamu, hatiku hatimu untuk selamanya.
rasa sungguh gembira, bagai bulan jatuh ke riba. Sinarnya penuh seisi kota, rakyat jelata tentu bahagia. Kabarkan berita pada semua, istana beta kembali berseri. Cahaya mata ananda beta, Zainal Abidin Siti Zubaidah akan warisi kembayan negara. Kembayan negara kisah dicerita, ramai dagang kapal berlabuh. Kerajaan besar tiada terkira, berkat naungan Raja Mulia. Luaskan kuasa takluk, rakyat dipimpin bersatu hati. Dagang sentari berhimpun di situ, limpah makmur seluruh negeri. Beta rasa sungguh gembira, bagai bulan jatuh ke riba. Sinarnya penuh seisi kota, rakyat jelata tentu bahagia. Melusuk negeri orang memuji, Siti Zubaidah pandai mengaji. Suaranya manis, sangatlah merdu. Itulah menantu beta yang satu. Kanda, Datuk Bendahara, Ampun, Tuanku. minta sekalian yang ada di sini beredar. Beta ada urusan keluarga yang tidak boleh dikongsikan bersama buat masa ini. Kanda, Adinda baru mendapatkan berita dari tukang telik istana. Kata-katanya, kita tidak boleh ketepikan. Kanda haruslah lakukan sesuatu sebelum musibah besar melanda kembayat negara. Rakyat akan menderita. Anak anda kita Zainal Abidin akan mendapat susah suatu hari nanti. Memang berat hati Dinda untuk menerima nasihat tukang telik istana. Tapi apakan daya? Ini semua demi kembayat negara. Apa yang telah dikata oleh tukang telik istana? Perkahwinan Siti Zubaidah dan Zainal Abidin lah punca segala bencana. Kandungan Siti Zubaidah hendaklah digugurkan. Kanda tidak setuju. Demi kembayat negara. Kita akan mengecewakan Zainal Abidin nanti. Kita tidak boleh membuat keputusan yang melulu, Adinda. Kanda, zuriat ini bukan dari waris besar kembayat negara. Adinda khawatir, entah-entah perkahwinan Siti Zubaidah dengan Zainal Abidin tidak sah. Perkahwinan ini bukan perkahwinan diraja. Siti Zubaidah hanyalah gadis hina dari Pulau Peringgi, sedangkan anak anda kita Zainal Abidin waris besar kembayat negara dari Langkasuka. Adinda tidak boleh menilai manusia berdasarkan darjat dan keturunan. Di sisi Tuhan kita sama saja. Beginilah, Kanda akan bincangkan perkara ini dengan anak anda Zainal Abidin apabila anak anda pulang dari memburu nanti. Sembah ampun ke bawah duli, angkara pedagang berlabuh.
Mugi janji jadi puncak, sedekah berida sangat ampak, cincu cina kata berbelit. Apa puncak jadi begini, undang dagang perlu diturun. Jika berlabur kapal di Kembayat negara. Ampun tuanku, sepurnama sudah cincu cinta ini berjanji membawa sutra, tembikar dan ubatan herba untuk dijual pada hamba. Hamba menunggu sungguh lama.